Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitul i'tikaf sunnata lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK Surau Darul Huda, dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada malam ni insya-Allah dalam bab pembahagian ibadat. Ibadat dari sudut mana istilahnya iaitu rukun Islam ataupun syiar ta'abbudi, perhambaan hamba kepada Tuhan iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang rukun Islam, yang dimaksudkan dengan rukun Islam adalah solat, zakat, haji, puasa. Itu adalah rukun Islam. Bila sebut tentang syiar Islam, seperti mana azan. Azan ni syiar. Sebab tu azan kena buka speaker luar, sebab dia syiar. Iqamat juga syiar. Kena buka speaker luar. Umrah. Pembacaan Quran, zikir dan juga doa-doa keseluruhannya dipanggil sebagai syiar at-ta'abbudiyah. Bila sebut tentang syiar at-ta'abbudiyah, ada syiar yang perlu dipamerkan, ada syiar yang tak perlu dipamerkan. Bila sebut tentang azan iqamah, satu syiar yang perlu diberitahu kepada manusia yang lain. Umrah memang kena bagi tahu orang. Maksud bagi tahu orang tak perlu rahsialah, benda tu orang lain akan tahu. Pembacaan Quran, zikir, ini juga syiar, tetapi syiar yang tak perlu dipamerkan kepada manusia yang lain. Sebab Quran, Nabi sendiri dalam hadis memberitahu mafhumnya, iaitu orang yang membaca, orang yang berzikir rendahkan suara, tak mengganggu orang yang solat, tambah-tambah orang yang baca Quran. Nabi bagi mafhum daripada hadis orang yang baca Quran, tak boleh tinggikan suara, mengganggu orang yang sedang solat. Bila sebut zikir lagi rendah daripada baca Quran. Al-Quran ini juga zikir, antara zikir yang terafdal, yang teraula adalah bacaan Quran. Bila bacaan Quran, Nabi suruh rendahkan suara, jangan ganggu orang yang sedang solat. Bila zikir lagi rendah daripada bacaan Quran, lagi kena rendahkan suara, tidak mengganggu orang yang sedang solat. Tak kira solat fardu atau solat sunat. Kemudian doa pun begitulah, termasuk dalam zikir juga, rendahkan suara, tak perlu kuat. Azan iqamat perlu kuat kerana dia syiar untuk menyedarkan manusia, memberitahu manusia masuknya waktu solat. Bacaan Quran ataupun kaset Quran yang dipasang, ataupun ceramah agama, kuliah, benda ini bukan syiar, tak perlu dipamerkan kepada orang-orang sekeliling lah. Kerana satu aspek yang lain dia boleh memberi gangguan. Kerana di kalangan, bila kita buka speaker luar ni, di kalangan jiran-jiran tetangga ni ada yang non-Muslim. Di kalangan tetangga ada orang sakit. Di kalangan tetangga ini ada berhampiran surau masjid, ada orang yang bayi, mereka nak berehat, tidur. Jadi akan ganggu mereka. Ini Islam ajar kita supaya rakyat, ada benda syiar yang kita perlu kuatkan, ada yang tak perlu kuatkan. Terutama bila mana orang yang majoriti di kalangan penduduk sesebuah masjid ataupun surau itu bukan Islam.
Jadi ini kita perlu ra'i. Ra'i di sini bukanlah maksud azan dalam surau je, dalam masjid je, tak. Maksud ra'i tak perlu kita kuatkan suara bacaan Quran dan sebagainya. Terutama sebelum Jumaat. Sebelum Jumaat ni orang Nabi suruh datang awal sembahyang Jumaat. Awalnya untuk apa? Untuk kita habiskan surah bacaan, surah Kahfi, selawat kepada Nabi. Apabila kita pasang bacaan Quran kuat, mungkin akan mengganggulah sebahagian di kalangan kita yang sedang membaca surah Kahfi, yang sedang berselawat, yang sedang berzikir. Dan ada juga perkara yang disyaratkan untuk ibadat. Contohnya seperti wudu, mandi wajib, tayamum. Dan apa yang disamakan hukumnya dengan ibadat, iaitu seperti sumpah. Sumpah ini kalau kita tengok asalnya macam bukan seperti ibadat. Bersumpah untuk meyakinkan seseorang yang dia tidak melakukan perkara tersebut. Tapi dia adalah satu bentuk sumpah, satu bentuk ibadat. Nazar satu bentuk ibadat. Kafarah, kafarah ni hukuman seseorang yang melanggar nazar, melanggar sumpah. Bersumpah tapi tak mampu buat, nazar tak mampu buat, kena bayar kafarah. Kafarah ini juga satu bentuk ibadat. Ibadat korban, itu semua satu bentuk ibadat. Bila sebut tentang ibadat, ada hubungan antara ibadat umum dan ibadat khas. Sebab itu ulama-ulama fiqh mereka bahagikan bab fiqh ini kepada ibadat, kepada muamalat, kepada jinayat, kepada ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah ni atau utama dalam bab munakahat. Di Malaysia kita tak mengamalkan apa-apa di mahkamah melainkan dalam bab munakahat saja. Munakahat ni luaslah, bukan bab nikah kahwin je, cerai, dalam bab cerai, talak, khulu', fasakh dan seumpama dengan dia lah dalam bab penjagaan anak, nafkah, itu semua membabitkan mahkamah syariah. Bab jenayat, bab muamalat ni jarang adalah. Dalam bab mahkamah syariah ni memang tidak ada kalau di Malaysia kita. Ibadat di Malaysia kita adalah sebab kita bermazhab Syafi'i. Masjid surau kita pun mengamalkan mazhab Syafi'i. Cuma zikir lepas sembahyang kuat dia tak ikut mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i kita zikir lepas sembahyang perlahan. Doa pun perlahan. Kemudian ibadat-ibadat yang perlu tidak disyiarkan ini, dipamerkan, dia perlu disirkan, diperlahankan. Cuma di kalangan budaya Melayu kita, mereka banyak bertaklid, mana mengikut saja apa yang imam buat. Jadi imam perlu naikkan suara sedikit lah. Ataupun ada serta-serta tempat yang perlu naikkan suara untuk menyedarkan makmum. Contoh macam zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni, tak perlu zikir 33 kali kuat pun tak apa. Kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi makmum dah tahu. Cuma mungkin di pertengahan time 10 kali atau 15 kali atau 20 kali tu kita kuatkan sikit subhanallah, subhanallah, supaya makmum sedar. Sebab kadang-kadang makmum khayal. Kemudian mereka tak maksudkan, ulama fiqh tak maksudkan ibadat kepada Allah khas pada bab yang pertama, iaitu bab ibadat. Tidak selain daripadanya, hanya saja mereka membahagikan pembahagian ini dan juga mustalahat ini, mereka bahagikan apa? Mereka mengatakan at-tafriq bainan naw'aini min al-ahkam al-fiqhiyah. Mereka membahagikan dua jenis daripada hukum-hukum fiqh. Asalnya hukum fiqh ni ada dua je. Dalam bab pembahagian fiqh, iaitu dalam bab ibadat dan juga bab muamalat. Dua je. Muamalat ni termasuklah jinayat, semuanya bawah tu. Munakahat semua bawah tu. Tetapi bila datang zaman terkemudian, mereka pecah-pecahkan lagi, pecah-pecah. Itu yang jadi banyak bab jinayat, bab ahwal syakhsiyah, semua ni. Dalam bab ibadat ada hukum yang sebelum ni tak ada. Tiba-tiba ada. Allah Ta'ala perintahkan supaya buat. Ada juga dalam bab ibadat ini hukum-hukum yang berbentuk ta'abbudi. Ta'abbudi ni bermaksud kita tak boleh tengok dari sudut makna je, tak boleh tengok dari sudut maqasid dia. Contoh bilangan rakaat, Zuhur 4 rakaat, subuh 2 pula, tiba-tiba asar 4 pula, Maghrib 3, kita tak tahu sebab apa.
Sebab apa sembahyang maghrib kuat, datang zuhur tak nak baca kuat. Kita tak tahu. Benda-benda yang tak boleh dikaji. Benda yang tak tahu ilah ataupun sebabnya. Ada juga at-tafriq bainal ahkam alladhi tunazim alaqatal 'abdi bi khaliqihi, iaitu hubungan manusia dengan pencipta dia, iaitu Allah Taala. Mereka namakannya sebagai ibadat. Hubungan antara manusia sesama manusia dinamakan sebagai muamalat ataupun ahwal syakhsiyah dalam bab munakahat. Kita lihat di sini bila sebut tentang bab pembahagian, ada yang umum, ada yang khas. Ulama pecahkan lagi kepada 3. Ibadat yang berbentuk badaniyah al-mahdhah. Badaniyah al-mahdhah bab ibadat yang berbentuk badan. Manusia kena buat. Badan semata-mata, iaitu seperti semayang, puasa, beriktikaf, membaca Quran, zikir, doa. Semua ni manusia tu sendiri kena buat. Dia tak boleh, bila sebut tentang ibadat al-badaniyah, al-ibadah al-badaniyah al-mahdhah, bab ibadat badan ni, dia tak boleh nak wakil orang. Maknanya saya tak larat nak sembahyang, saya wakilkan orang. Dia tak boleh. Saya tak larat nak puasa, nak wakilkan orang. Ataupun saya malas nak buat, saya wakilkan orang. Dalam bab ibadat badaniyah tak boleh wakil-wakil. Dalam bab ibadat al-maliyah al-mahdhah, iaitu dalam bab ibadat harta. Harta semata-mata seperti zakat. Zakat ni zakat adalah harta ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah berbentuk makanan asasi al-quds. Tapi kita mengikut kepada mazhab Hanafi, iaitu menggunakan nilai quds, qimah. Nilai ni maksudnya duit lah, bayar duit. Sebenarnya pendapat mazhab Hanafi satu ketika dahulu dipandang amat pelik. Sebab majoriti di kalangan mazhab, kecuali mazhab Hanafi, semua bayar bayar zakat fitrah menggunakan al-quds, iaitu makanan asasi. Kalau dia gandum lah, kalau beras lah. Tiba-tiba mazhab Hanafi kata bayar guna qimah, nilai. Pandangan yang pelik pada zaman tu. Kemudian bila dah bertukar zaman sampai zaman kita sekarang ni, jadi tidak relevan lagi untuk digunakan zakat, makanan asasi, zakat beras. Sebab apa? Mengikut kepada maslahat. Bertaklidlah kepada mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab manusia, zakat ni untuk orang miskin, untuk asnaf. Asnaf ada 8. Dan orang-orang yang asnaf ni, mereka tak nak beras ni. Mereka nak duit. Sebab itu ditukar daripada zakat makanan asasi kepada duit. Pandangan mazhab Hanafi ini satu ketika dahulu yang dianggap pelik, tetapi diaplikasikan pada zaman sekarang. Sama juga pendapat Ibn Taymiyah. Ada ketikanya beberapa pendapat dia yang pelik. Mungkin pada zaman dia pelik lah, tapi pada zaman sekarang tak pelik. Sebab itu dalam perbankan, dalam bank dalam bab muamalat ini banyak digunakan pendapat Ibn Taymiyah. Contoh yang kita biasa bincang di meja kuliah ini di Surau Darul Huda ini, seperti mana tuan-tuan dalam bab pinjaman duit, pembayaran hutang. Hutang RM1,000, bayar RM1,100. Itu ittifaq. Sebulat suara di kalangan ulama itu adalah apa? Haram dan juga riba. Sebulat suara. Bagaimana kalau hutang RM1,000, sepatut bayar hujung bulan, bayar pertengahan bulan, tapi bagi diskaun. Bayar cepat, bayar diskaun. Contoh, hutang RM1,000, sepatut akhir bulan bayar, sebab pertengahan bulan jadi RM850. Sepakat 4 mazhab menyatakan riba. Tapi ulama kontemporari menyatakan tidak riba. Termasuk pendapat Ibn Taymiyah tidak riba. Di bank kita guna itulah. Bila kita buat pembiayaan dalam bank, dalam Islam, dalam akad Islam dipanggil pembiayaan. Dalam konvensional punya dipanggil sebagai loan, pinjaman. Bila pinjam bayar lebih riba lah. Dalam bank
bukan konvensional, dipanggil sebagai pembiayaan. Pembiayaan ni makna dia macam-macam ada dalam pembiayaan ni macam-macam. Salah satunya kita panggil bank yang beli, kemudian bank jual kepada kita, kita bayar berperingkat-peringkat kepada bank. Dan ada akad-akad yang lain lah, seperti akad akad al-murabahah, dan juga ada beberapa akad yang lain. Bila mana kita buat pembayaran kepada bank dah belilah, kita beli satu kereta, bank beli dulu, kemudian bank jual kepada kita, kita bayar berperingkat-peringkat mengikut perjanjian kita dengan bank lah, sebulan berapa. Tiba-tiba sampai satu masa kita dapat bonus ke apa, contoh kita dapat bonus setahun 50,000 dapat, hujung tahun tu dapat 50,000. Kita kata duit ni banyak ni, jadi 30,000, 40,000 kita gunakan untuk settlekan loan yang berbaki, pembiayaan yang berbaki. Bila settlekan awal, dapat potongan lah. Asalnya contohnya dia ada hutang di bank 45,000 lagi, sebab dia bayar, dia settle kata bulan ni jadi 40,000. Settle awal. Jadi empat mazhab mengatakan riba. Ibnu Taimiyah dan juga ulama kontemporer tak menyatakan riba. Ada yang kata bab ni bab ibra'. Ibra' ni apa? Rebate. Dia gugurkan hutang. Tapi bagi saya tak, dalam ini bukan dalam bab ibra', dalam bab rebate. Gugurkan hutang tidak. Dia mengikut masa. Asalnya tempoh matang dia berapa tahun. Tapi disebabkan dia bayar awal, diskaun. Itu kita pernah bincangkan sebelum ni. Cuma ada jemaah tanya kepada saya lepas pada kuliah, adakah hutang RM1,000 bayar RM1,100 itu dia tak letak syarat pun, tiba-tiba orang tu bayar. Ini bukan riba, ini satu sunnah. Sunnah bagi pihak si penghutang, bukan sunnah bagi pihak yang penerima hutang. Penerima hutang dia bagi RM1,000 sebab dia perlukan duit untuk, mungkinlah untuk sekolah anak-anak dia. Yalah, bila nak buka sekolah, esok buka sekolah, tapi esok buka awal tahun. Awal tahun kita bila bulan 3. Bila anak ramai, ada 5 orang anak ataupun 4 orang anak, 2 sekolah menengah, 2 sekolah rendah. Bila buka je sesi baru ni, banyak duit yang perlulah. Perlu nak beli kasut ke, baju sekolah ke, beg buku lagi, alat-alat tulis semua. Jadi tu semua kadang-kadang cecah ribuan ringgit. Bila cecah ribuan ringgit, tak ada duit, minta pinjam kawan lo RM1,000, nanti 2-3 bulan nanti bayarlah. Bila kawan dah bagi RM1,000, nak bayar balik tu, nak bayar tu kita kata kita bayarlah RM1,100 lebih. Itu hukumnya sunat dibayar lebih. Tapi sunat tersebut diletakkan kepada si penghutang, orang yang berhutang, bukan yang diletakkan, bukan orang yang memberi hutang meletakkan syarat tersebut. Kalau saya beri hutang kepada tuan-tuan RM1,000, saya meletakkan syarat. Bila saya letakkan syarat, itu riba. Saya tak letak syarat, tuan-tuan yang beri kepada saya bagi RM1,000, tuan-tuan bagi RM1,100. Itu bukan riba, itu sunnah. Itu adalah sunnah. Sebab Nabi bila berhutang, Nabi akan lebihkan. Contohnya Nabi pernah berhutang kuda ataupun unta, dalam satu hadis. Orang tu tuntut balik kepada Nabi, dia nak binatang dia balik yang Nabi hutang. Jadi Nabi pesan kat sahabat pergi cari unta ataupun kuda yang umur sekian. Sahabat kata tidak ada dijual di pasaran unta yang umur ni, melainkan unta umur lebih. Nabi kata apa, lebih pun tak apa. Jadi sahabat beli unta atau kuda yang umur lebih dan bayar kepada orang yang Nabi berhutang tadi. Ini menunjukkan, kemudian Nabi kata apa, khiyarukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kamu orang yang paling baik dalam melunaskan hutang dia. Mana bayar lebih dalam pemberian hutang. Sebab lebih itu bukan orang yang memberi hutang letakkan, adalah daripada inisiatif orang yang berhutang. Sebab ialah bila orang beri hutang kepada kita, bermaksud kita menghargai pemberian hutang dia tu. Dia beri hutang sebab susah orang nak bagi hutang ni.
bukan senang. Bila dia beri hutang kepada kita, maknanya dia percaya kepada kita. Bila dia percaya kepada kita, kita pun menghargai, kita bagi lebih. Supaya mungkin tahun-tahun yang akan datang kita susah, kita senang nak minta hutang dengan dia. Dia percaya kepada kita. Ada ibadat yang ibadat korban pun sama, ibadat berbentuk harta. Sebab apa ibadat korban berbentuk harta? Sebab ibadat korban perlu duit. Dia bukan perlu tuan-tuan kuat badan untuk sembelih, tak. Dia perlu duit. Yang sembelih tu boleh wakil. Yang untuk beli binatang korban tu diperlukan duit. Ada ibadat yang berbentuk badaniyah al-maliyah. Badan pun perlu, harta pun perlu. Apa maksud badan perlu, harta perlu? Ibadat haji dan juga umrah. Haji umrah ni kalau tuan-tuan kuat tubuh badan macam mana pun, tapi tak ada duit, tetap tak boleh pergi tak? Ataupun tuan-tuan banyak duit tapi duduk atas kursi roda, tetap tak lepas juga untuk pergi haji. Pergi haji ni untuk pengetahuan tuan-tuan, pada sebelum PKP, kalau tak salah saya, kerajaan Saudi tetapkan maksimum umurnya 75 tahun. 75. Kemudian bila masuk musim PKP tak dibenarkan haji. Sampailah pada tahun ni kita dibenarkan menunaikan haji. Kerajaan Saudi tetapkan maksimum umurnya bukan tahun ni, tahun lepas, tahun 2022. Maksimum umurnya adalah 65 tahun. 65 tahun tu maksudnya badan yang sihat semualah. Kemudian pada tahun ini, tahun 2023 ni, kerajaan Saudi tak keluarkan apa-apa lagi. Ketetapan maksimum umur semua. Jadi siapa yang umur 70 tahun dapat, ataupun umur 60 lebih yang dapat surat tawaran bertabung haji untuk pergi kursus haji, dan perkara ini belum dipastikan lagi lah, tapi potensi tuan-tuan untuk pergi yang dah dapat tawaran tu tinggi lah. Cuma umur bergantung kepada kerajaan Saudi akan tetapkan pada tahun ni bila. Dia belum keluarkan lagi. Kemudian ada dalam ibadat ini terbahagi juga kepada dua, dipanggil al-wajibat wal mandubat, perkara yang wajib, perkara yang sunat. Okey, kita lihat dalam term ibadat ini ada dipanggil sebagai inabah, ada dipanggil sebagai an-niyabah. Niyabah dan juga inabah. Tuan-tuan lihat, bila sebut tentang inabah itu ada dua maksud, dua makna sebenarnya. Yang pertamanya adalah al-iqbal 'ala Allah biruju' ila ta'atihi wa taubah minal ma'asi. Bertaubat daripada melakukan maksiat, itu dipanggil sebagai inabah. Itu sebagai term lah, ataupun kita panggil term, ataupun dari segi lughah, language. Ataupun kembali kepada Allah, itu dipanggil sebagai inabah. Dalam Quran sebut wa anibu ila rabbikum. Kamu semua kembalilah kepada Tuhan kamu. Anibu, irji'u, maksudnya pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makna yang kedua, maknanya adalah iqamatul ghair maqaman nafsi, iaitu orang lain mendirikan ibadat kepada seseorang yang lain. Contoh, saya tak buat ibadat tu, orang lain buat bagi pihak saya. Jadi saya tak buat ibadat A ni, ibadat yang saya perlu buat, orang lain yang buat bagi di tempat saya, dia gantikan tempat saya. Contohnya saya imam masjid, saya tak boleh bertugas malam ni, orang lain menggantikan tempat saya. Itu juga dipanggil inabah. Iqamatul ghair maqaman nafsi fi amrin ma, dalam apa-apa ibadat, dalam apa-apa bentuk lah, menggantikan seseorang. Dalam bahasa yang mudah, menggantikan seseorang. Itu dipanggil sebagai inabah. Cuma bila sebut tentang inabah dari sudut syariat, ulama fiqh telah mendefinisikan inabah ini dengan ta'rifat, dengan definisi yang cukup banyak, tapi makna lebih kurang aja. Kembali kepada dua makna yang utama, iaitu kembali kepada Allah dan juga menggantikan ibadat orang lain di tempat dia. Dan dua makna ini, walaupun dari sudut definisi fiqh, tapi tidak lari dari sudut lughah ataupun dari sudut bahasa. Itu makna inabah. Bila sebut niyabah, niyabah dari sudut syariat, dia tak menunjukkan taubat ataupun kembali kepada Allah, niyabah.
Niabah ini dia terus kepada makna bahasa lughah, iaitu menggantikan ibadat seseorang pada tempat dia. Dia tak bertugas imam, kita ganti ke tempat dia, kita tu mengganti ke tempat dia, dipanggil sebagai niyabah. Jadi di sini boleh kita simpulkan al-inabah maksud dia banyak. Ada makna taubat, ada makna kembali kepada Allah, ataupun maksud yang keduanya adalah menggantikan ibadat seseorang. Adapun niyabah, dia tak ada makna lain, satu makna aja, iaitu menggantikan ibadat seseorang. Dia lebih khusus lah, lebih khusus. Dipanggil dalam term mantik dipanggil apa? Umuman wa khususan wajahan. Okey, kemudian kita lihat okey. Apakah perbezaan antara an-niyabah dan juga wakalah? Wakalah. Tuan-tuan kalau menikahkan anak-anak tuan-tuan yang pernah bernikah, dia ada satu borang loh. Form dipanggil borang wakalah. Wakalah ni maksud tuan-tuan wakilkan lah. Cuma selalunya kita ni, bila kita contohnya bila wali, sepatutnya wali yang kena nikahkan ayah. Tapi kadang-kadang ayah ni dia tak pandai tau. Dia jadi apa, berdebar bila nak bercakap depan ramai. Dia memang tak biasa bercakap. Memang ada sebahagian ayah macam tu, dia tak biasa bercakap. Jadi kita dah sediakan teks. Wali, kita kata Hadi, saya dah sediakan teks ni, Hadi baca je. Panggil nama lelaki, kemudian dia kata ya, jawab. Kemudian saya nikahkan nama sekian-sekian, bin sekian, dengan anak perempuan saya, nama dia sekian binti sekian, dengan mas kahwinnya RM300 contoh, tunai. Itu je, baca je. Dia kata saya memang tak boleh baca. Bukan tak boleh baca, tak boleh baca depan orang ramai. Bila tak boleh baca, dia ada satu lagi kita panggil pilihan yang lain. Apa dia? Option lain, iaitu wakil kepada orang lain. Bila wakil, term dalam bahasa Arab dipanggil wakalah. Cuma wakil ni, tuan-tuan tak perlu wakil kepada juru nikah pun tak apa. Tuan-tuan nak tak berani untuk menikahkan anak tuan-tuan, tak apalah, wakilkan kepada adik tuan-tuan, wakilkan kepada siapa pun tak apa, yang penting yang penting laki-laki lah. Kepada sepupu tuan-tuan ke, kepada anak saudara ke, kepada anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan boleh menikahkan wakil. Cuma kita kadang-kadang bila wali dah tak pandai nak nikah, terus berpindah kepada juru nikah. Sebenarnya boleh bagi peluang kepada orang lain. Ada seorang wali tu umur dia 17, 18 tahun. Wali ni sebenarnya syarat jadi wali balik. Sebab itu bila ayah dia mati. Jadi perempuan tu kata, saya tak ada adik-adik lelaki, melainkan seorang aja. Umur berapa tahun? Umur 14 tahun ataupun 13 tahun. Jadi kena tanya dulu wali tu, sudah balik ke belum? Kalau dia kata balik, wali kena nikahkan. Kalau orang lain nak nikahkan, perlu izin daripada dia. Sebab tu dalam form kena tulis nama dia, walaupun dia baru umur 13 tahun. Sebab dia dah balik, kena tulis nama dia. Bukan kita ikut 18 tahun, tak. Kita tengok dia, kalau dia umur dia 13 tahun, dia dah balik, maka dia lah sebagai wali. Kalau juru nikah nak nikahkan, tak boleh nikah, kena minta izin dia dulu, suruh dia wakilkan dulu. Okey. Kemudian bila sebut tentang wakalah ini, Khatib Asy-Syarbini, Khatib Asy-Syarbini dalam mazhab Syafi'i lah. Nama dia Syamsuddin Al-Faqih Asy-Syafi'i, iaitu Al-Mufassir. Dia juga seorang mufassir, bukan setakat mahir dalam bidang fiqh, bukan di kalangan fuqaha, tetapi dia juga tergolong dalam golongan mufassir. Dilahirkan di Qahirah, Mesir. Antara kitab dia yang banyak berjasa, terutama kepada pelajar-pelajar di Nusantara kita, iaitu Mughnil Muhtaj. Antara kitab yang termudah lah, sebab dalam syarah Minhaj banyak syarah-syarah, antara yang paling mudah Mughnil Muhtaj, kitab Khatib Asy-Syarbini. Kemudian kitab Iqna', kitab fiqh juga. Kitab Sirajul Munir, Sirajul Munir kitab tafsir.
Ini karangan Khatib Asy-Syarbini. Okey, dia wafat pada tahun 977 Hijrah. Ulama yang terkemudian lah. Okey, dia mendefinisikan bila sebut tentang wakalah adalah tafwidhu syakhsin ma lahu wa fi'luhu mimma yaqbalu niyabah ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi, iaitu dia serahkan kepada seseorang ma lahu, apa yang sepatutnya dia kena buat, mimma yaqbalu niyabah ila ghairihi, serahkan kepada orang lain. Sepatutnya dia kena buat, diserahkan pada orang lain, dan orang lain tadi buat pada ketika dia hidup. Dia sepatutnya kena buat ketika dia hidup, tapi diserah kepada orang lain buat ketika dia hidup. Itu dipanggil sebagai wakalah. Dan mungkin juga kita boleh membataskan antara an-niyabah dan juga wakalah. Tuan-tuan lihat lebih kurang sama tuan, niyabah dan juga wakalah. Wakalah adalah suruh orang buat menggantikan tempat kita. Niyabah sama juga, suruh orang buat ganti tempat kita. Cuma walaupun maknanya sama, dia ada perbezaan yang halus. Tuan-tuan lihat yang pertama. Disyaratkan wakil ini adalah iznul muwakkil atau amruhu lil wakil. Kena izin daripada wakil. Bila sebut tentang menggantikan, kalau sebut niyabah gantikan, tu tak perlu izin, tak perlu wakil, tak apa. Contohnya imam yang bertugas malam ni, dia tidak hadir tanpa sebarang pemberitahuan, dia diam dia. Jadi adakah perlu izin dia untuk jadi imam? Tak perlu izin. Ada imam yang kedua ataupun bila naik je lah, tak perlu izin dia. Itu niyabah. Tapi untuk wakalah dia perlu izin. Untuk wakalah macam saya bagi tahu tadi, bila mana wali dia umur 13 tahun, sudah baligh, dia nak nikahkan akak dia, dia tak nak nikahkan, dia suruh orang lain nikah, suruh juru nikah kena minta izin dia dulu. Kalau dia kata okey, suruh dia sign sikit lah barang, okey. Ataupun dia suruh orang lain, la yushtarat zalika fi niyabah. Okey, walaupun makna sama tetapi function penggunaan tu lain. Kemudian perkara yang kedua, wakalah la tasihu illa fi halil hayatil muwakkil. Tuan-tuan kena ingat, wakil ini dalam apa-apa bab, terutama dalam bab ibadat, dia mesti ketika orang yang mewakilkan itu hidup. Niyabah dia tak fi hayatil manum anhu atau ba'da mauti. Niyabah dia tak perlu ketika hidup ataupun mati. Contohnya imam yang bertugas hari ni, dia tak hadir. Tak hadir sebab dia sakit, dia masih hidup, tuan-tuan boleh ganti. Dia tak hadir hari ni sebab apa? Baru meninggal dunia tadi, baru meninggal, tuan-tuan ganti, boleh juga. Itu namanya an-niyabah. Tapi bila sebut tentang wakalah wakil, dia kena ketika hidup. Mungkin saya tak tahu sama ada pernah terjadi ataupun tidak di surau ini, peserta korban dia isi borang, dia wakilkan kepada pihak surau untuk buat ibadat korban. Dia buat wakil tu awal, mungkin 2 bulan sebelum raya haji dah buat dah. Tapi seminggu sebelum raya korban dia meninggal. Apa AJK ataupun pihak surau masjid perlu buat? Kita kembali kepada maksud perbezaan antara wakalah dan juga niyabah. Wakalah ini adalah seseorang buat bagi seseorang yang hidup, ketika dia hidup. Contohnya saya wakilkan kepada tuan-tuan untuk belikan belikan motor saya di kedai lah. Di kedai saya bagi tahu lah, spek-spek ni saya bagi duit RM5,000 cari motor yang macam yang saya bagi tahu. Tiba-tiba tuan-tuan terima panggilan, saya dah meninggal dunia. Tuan-tuan belum beli lagi, batalkan pembelian. Duit tu serahkan kepada waris. Kata ni duit si mati yang dia wakilkan kepada saya untuk beli motor, tapi saya tak sempat nak beli lagi, dapat terima panggilan dia telah meninggal dunia, kena batalkan. Macam tu juga dalam bab ibadat korban. Bila sebut dalam bab ibadat korban, dia dah isi form, dah wakilkan kepada pihak surau untuk buat korban. Tiba-tiba seminggu sebelum tu dia mati. Bila dia mati, apa tugas dia?
pihak masjid surau tak boleh ambil duit tu. Kerana itu adalah termasuk dalam harta pusaka si mati. Macam mana nak buat? Wakalah yang dia buat kepada pihak masjid surau terbatal. Sebab apa? Orang yang mewakilkan, dipanggil mewakil telah mati. Duit tu perlu kembalikan kepada waris. Mungkin susah tau nak kembalikan kepada waris, kena carilah. Kalau waris duduk jauh, kalau waris duduk jauh apa, kena bagi tahulah, kena kembalikan duit. Kalau tuan-tuan nak mudah, tak nak susah kan, tuan-tuan boleh bagi tahu je lah. Sekarang ni tinggal seminggu lagi untuk raya. Untuk raya apa? Untuk raya haji. Jadi ayah dia dah meninggal lah, dia buat ibadat korban. Jadi apa yang perlu buat, kita tanya waris, tanya anak-anak dia semua. Kalau anak-anak dia, isteri dia kata tak apalah, kita teruskan je. Kalau semua setuju, okey. Kalau semua setuju, boleh buat. Kalau tak setuju, maka tak boleh buat. Kena kembalikan. Kalau adik-beradik semua ada 8 orang anak dia, 7 setuju, seorang tak setuju. Jadi macam mana nak buat? Antara adik-beradik 7 orang tu terpaksa kena keluar duit seorang bagi kepada orang yang ke-8 yang tak setuju tadi. Duit dekat masjid kekalkan dia. Nama ni dalam mazhab Syafi'i memang tak sah untuk kita buat bagi pihak si mati. Potong nama dia, bubuh nama waris dia. Mintalah seorang nama anak yang kita nak bubuh dekat ibadat korban tu. Dalam mazhab Syafi'i, buat untuk orang mati tak sah. Sedekahkan pahala sahlah. Jadi anak tu buat ibadat korban untuk nama-nama anak dia yang masih hidup, tapi dia sedekah niat pahala tu korban untuk ayah dia, itu boleh lah. Sebab niat pahala untuk ayah ni empat-empat mazhab sepakat. Sebagai peserta korban, mazhab Syafi'i tak benarkan orang yang mati, melainkan kalau dia wasiat. Kalau dia ada wasiat, itu tak apa. Ini dia tak wasiat, dia cuma menjadi peserta korban, dia tak ada wasiat apa-apa pun. Dia tak ada wasiat. Wasiat ni dengan lafaz. Okey. Kemudian perkara yang ketiga, ghaliban ma tusraf al-wakalah ila naw'in min anwa'in niyabah wa huwa niyabah fil 'uqud, an-niyabah at-ta'aqudiyah faqat. Bila sebut tentang wakalah, wakil ni selalunya dia pada transaksi lah, pada akad transaksi. Selalunya bila sebut tentang wakil ni, selalunya dia dalam bentuk transaksi. Kalau begitu, bolehlah kita katakan wakalah ini dia lebih khusus berbanding niyabah. Dia lebih khusus, lebih spesifik berbanding dengan an-niyabah. Jadi wakalah ini adalah niyabah pada ketika hidup, kemudian dengan izin daripada orang yang mewakilkan, dan pada akad dia boleh fasakh. Ini wakalah pada akad, dia boleh fasahkan. Dia lebih khusus, lebih spesifik lah, berbanding dengan an-niyabah. Satu lagi saya nak beritahu kepada tuan-tuan mengenai dengan al-isa', an-niyabah dan juga isa'. Niyabah menggantikan seseorang dalam sesuatu ibadat. Isa' ini makna mewasiatkan. Apa beza dia? Tuan-tuan, bila sebut tentang isa' dinamakan sebagai tasarruf, penggunaan ataupun tasarruf ni kita panggil transaksi atau perbuatan yang dibuat dipanggil sebagai isa' kerana al-musi, orang yang mewasiatkan, wasala khairu dunyahu bi khairi akhiratihi, dia sampaikan kebaikan dunia dia dengan kebaikan akhirat dia. Dia sampaikan kebaikan dunia dia dengan kebaikan akhirat dia. Ataupun wasala al-qurbah al-waqi'ah, dia menyampaikan ibadat yang akan berlaku selepas kematian dia dengan ibadat-ibadat yang dia telah laksana, lafazkan ketika dia hidup. Jadi maksudnya wasiat ini dia lafaz ketika dia hidup, tapi tak boleh digunakan lafaz yang dia apa benda yang dia sebut ketika hidup, ketika dia masih hidup tak boleh dilaksanakan melainkan selepas dia mati. Contoh, dia kata aku nak wasiat, nak bagi rumah ni kepada anak dia. Tidak boleh bagi kepada anak dia lah. Kalau wasiat, dia tak boleh bagi kepada waris.
la wasiyata lil waris. Tak boleh beri wasiat kepada anak. Kepada waris. Anak termasuk waris. Dia kena bagi wasiat kepada orang luar. Bukan waris dia. Maksud bukan waris, adik-beradik dia boleh lah. Sebab adik-beradik dia, kalau dia ada anak, adik-beradik takkan dapat harta pusaka. Dia boleh wasiat kepada adik-beradik dia. Okey. Wasiat ini dia wasiat kepada abang dia atau kepada adik dia. Dia kata aku nak bagi rumah ni kepada abang dia. Okey. Bila mana nak bagi kepada abang dia, wasiat tersebut takkan jadi. Dia mati baru jadi. Baru boleh berpindah nama kepada abang dia. Itu yang pertama. Yang kedua kena nilai juga, sebab wasiat tak boleh lebih 1/3. Wasiat tak boleh lebih 1/3 harta dia. Jadi kalau harta dia banyak juta, tak apalah kalau rumah tu nilai dia 600, 700 ribu. Dia tak boleh lebih 1/3. Al-isaq syar'an, wasiat di sudut syariat adalah mendirikan seseorang pada tempat seseorang yang lain fi tasarrufin mudhafin lima ba'dal, pada apa-apa tasarruf, apa-apa perbuatan. Wa illam yakun fihi tabarru', walaupun tidak mengandungi jenis ibadat, bukan tabarru', bukan jenis ibadat. Seperti mana al-isyraf ala sya'ni man yukhallifuhu al-musi minal atfal. Seperti mana seseorang berpesan kepada seseorang yang lain, diwasiatkan supaya jaga kemaslahatan anak-anak dia selepas kematian dia. Ataupun dia berpesan, diwasiat. Dia kata aku ada simpan ni harta si fulan, ataupun aku ada berhutang kepada seseorang. Dia wasiat kepada anak dia. Wasiat tersebut bukan berbentuk ibadat. Sebab apa bukan bentuk ibadat? Itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab dia. Dia hutang orang, dia kena bayar. Cuma dia takut dia mati. Dia wasiat kepada anak dia. Kalau abah mati, ni abah ada hutang kepada orang ni. Jadi, ni harta yang ayah tinggalkan. Ataupun, dia kata ayah ada simpan harta orang A, orang B, orang C. Mereka tak ada dekat sini. Jadi, mereka simpan ke ayah selama 5 tahun. Lepas 5 tahun, baru mereka datang ambil. Jadi, kalau ayah meninggal dunia, ayah wasiat ini harta-harta mereka kena kembalikan kepada tuan dia. Itu nak kita lihat bukan tabarruk, bukan bentuk ibadat yang khusus, tetapi dikira ibadat kerana menjaga harta orang lain jelah. Itu juga dipanggil wasiat. Kalau begitu kita katakan al-isaq, wasiat ini dia lebih spesifik berbanding niyabah. Niyabah ni satu makna je, menggantikan ibadat bagi pihak orang lain. Tapi wasiat dia lebih spesifik lagi. Sebab apa dia lebih spesifik? Kerana wasiat ini daripada pewasiat, dia tidak akan berlaku melainkan selepas kematian. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, wa bi amril musi, dia kena perintah daripada orang yang mewasiatkan. Kalau orang itu tak mewasiatkan, dia tak akan dapat. Itulah disebutkan wasiat ni lebih spesifik berbanding niyabah, kerana niyabah tu satu makna je, menggantikan seseorang dalam sesuatu ibadat. Okey. Ini dalam term mantik dipanggil umum wa khusus mutlaqan. Umum wa khusus mutlaqan. Apa maksud umum khusus mutlaqan? Iaitu setiap wasiat itu adalah niyabah. Dan bukan setiap niyabah itu adalah wasiat. Itu sebut mantik lah, tak apalah tuan-tuan abaikan dah lah. Bahasa yang mudah, wasiat lebih spesifik daripada niyabah. Niyabah satu term, satu makna, mengandungi satu makna saja, menggantikan seseorang pada sesuatu ibadat. Dan apakah perbezaan di sana an-niyabah wal wakalah dan juga isaq? Di sini ulama senaraikan ada dua. Wakalah, wasiat dan juga niyabah. Mereka pecahkan kepada dua. Mereka kata apa? Disyaratkan pada wakalah dan juga pada wasiat izin. Untuk wakil kena izin. Untuk wasiat juga ada izin. Izin ni termasuklah perintah daripada orang yang mewasiatkan. Itu maksud izin juga. Niyabah tak disyaratkan semua itu.
Okey, itu yang pertama. Ini saya ringkaskanlah. Yang kedua, wakalah ini dia adalah niyabah fi tasarrufi hayatil muwakkil. Dia ketika mana orang yang mewakilkan itu hidup, itu wakalah. Wasiat adalah tasarruf, itu berlaku. Perbuatan transaksi ke apa berlaku adalah selepas kematian orang yang mewasiatkan. Itu perbezaan. Dan niyabah ni umum, ketika hidup, ketika mati. Itu perbezaan dia lah. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita mengenai dengan bab yang kita bincangkan, mengenai pecahan pembahagian ibadat. Kemudian kita pecahkan, kita terangkan sedikit contoh mengenai wakalah, wasiat dan juga niyabah. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita lihat apakah term, iaitu ibadat, qurbah dan juga at-ta'ah. Ibadat ni ada makna yang tersendiri. Qurbah juga ada makna yang tersendiri. Dan juga at-ta'ah, ta'ah juga makna yang tersendiri. Sebenarnya tiga makna ni makna yang sama. Dalam bahasa yang mudah, mendekatkan diri kepada Allah dipanggil qurbah, dipanggil ibadah, dipanggil ta'ah, taat. Semua ni perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia sebenarnya mengandungi makna yang tersendiri. Ada apa-apa soalan? Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya, kepada tuan-tuan. InsyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama, baik.